Sahabat kita Benvu apa yang baru ni, dia tanya pembahagian bid'ah. Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab dia Fathul Bari membahagikan pembahagian itu kepada 3 jenis. Kepada 3 jenis pendapat. Ada yang mengatakan bid'ah ni ada satu je. Maksudnya dalam bab ibadat tak boleh buat bid'ah. Ada yang membahagikan bid'ah ni kepada hasanah dan juga sayyi'ah. Yang mana yang bercanggah dengan agama, maka dia adalah sayyi'ah. Yang mana tidak bercanggah dengan agama, maksud yang bercanggah dengan ajaran Nabi, maksudnya begitu. Maksud bercanggah dengan ajaran Nabi. Kalau bercanggah ajaran Nabi, maka dia termasuk dengan sayyi'ah. Kalau dia tak bercanggah dengan ajaran Nabi, tapi tak ada zaman Nabi, dia termasuk hasanah. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan ini pendapat juga yang selalu disebutkan oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Dan saya bersetuju dengan pendapat ini. Dan saya memang kukuh dengan pandangan ini. Iaitu bid'ah terbahagi kepada 5. Dia boleh jadi bid'ah kepada bid'ah yang wajib. Dia boleh jadi bid'ah yang sunat. Dia boleh jadi bid'ah yang makruh. Boleh jadi bid'ah yang haram. Dan boleh jadi bid'ah yang harus ataupun yajuz. Dia boleh jadi kategori 5 kategori ni. Sebenarnya 5 kategori, 2 kategori ataupun 1 kategori itu sebenarnya dia tidak bercanggah di antara satu sama lain jika kita melihat kepada contoh. Melihat kepada contoh, sama saja. Tetapi kalau kita nampak pembahagian macam tu nampak macam ekstrim. Sebenarnya tak ekstrim pun. Yang 1, yang 2 dan yang 5 tu sebenarnya tak ada beza banyak sangat. Tapi yang 5 ni dia lebih detail. Kerana dia merujuk kepada hukum taklifi. Hukum taklifi. Jadi ada sunat, ada bid'ah yang sunat. Benda tak ada, tapi kalau ada, ia akan memperbaiki agama kita, memudahkan urusan agama. Sunat untuk kita buat benda tu. Asal benda yang tak ada zaman Nabi kita sebut sebagai bid'ah. Tapi bid'ah itu dalam kategori mana? Mungkin boleh jadi mungkin kita sembang kat TikTok ni, boleh jadi bid'ah yang sunat. Boleh jadi. Moga-moga begitu. Kita mengharapkan begitu. Boleh jadi ada bid'ah yang wajib. Contoh, haji dan umrah. Orang nak buat haji sekarang susah. Sebab ramai sangat bersesak-sesak. Maka terpaksa dibuat haji sa'i tu, dia ada tingkat-tingkat. Kalau kita tak buat tu, dia akan menyebabkan kesukaran demi kesukaran kepada orang Islam. Maka dia boleh jadi bid'ah yang wajib. Benda tu tak berlaku zaman Nabi, tetapi dia wajib. Mengganti kelambu Kaabah. Boleh jadi wajib sebab kalau kita biarkan kelambu Kaabah di situ bertahun-tahun akan menyebabkan kotoran dekat situ, najis kat situ, boleh jadi bid'ah yang wajibah. Walaupun menukar kelambu Kaabah ni orang tak buat macam yang kita buat sekarang ni. Kan? Boleh tak jadi bid'ah yang makruhah dan juga bid'ah yang dia haram. Bid'ah yang makruh dan juga bid'ah yang haram ni banyak. Dalam mazhab semua ada bincang berkaitan bid'ah yang makruh dan bid'ah yang haram. Kalau dalam kitab fiqh dia sebut perkara ini adalah bid'ah, kebiasaannya dia memaksudkan bahawa perkara itu antara makruh ataupun haram. Anda boleh rujuk dalam kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i. Anda boleh tengok kat situ banyak sifat-sifat yang disebut sebagai bid'ah yang makruhah lagi dicegah. Saya bagi contoh. Okey, ni dia dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Malaysia. Yang ni dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Malaysia. Okey. Fiqh manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya fiqh metodologi yang dibawa oleh pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam bab isu tasyyi' al-janazah adabuha wa bid'aha. Ni ini fiqh manhaji mazhab Syafi'i. Nampak dia sebut. Perkataan bid'ah disebut di sini. Adab dan bid'ah-bid'ahnya. Dan ini tak pelik kan, kitab-kitab mazhab memang sentiasa sebut untuk kita lari daripada bid'ah. Semua umat Islam menentang bid'ah. Tidak ada umat Islam yang tak menentang bid'ah. Maksud bid'ah dekat sini yang bercanggah dengan agama. Yang mendengar bid'ah kat sini yang bercanggah dengan agama. Oh, kalau ini bid'ah, kita kena dengar betul-betul. Apa dia ni yang awak sebut bid'ah ni? Adakah ia bercanggah dengan agama? Kalau bercanggah dengan agama, okey, ini tak boleh. Contoh dia sebutkan dekat sini. Okey. Nombor 5. Nombor 5 ni biasa sangat. Kita ambil nombor 8.
Nombor 8, nombor 7. Insyighal ahlul mayit bi sana'i at-ta'am wa jam'un nas 'alaihi. Sibuknya ahli keluarga si mati ni dengan buat dengan buat makanan. Dengan buat makanan dan mengumpulkan orang untuk pi kenduri makan tu. Kama huwal mu'tad fi hadzal 'asr. Seperti mana yang banyak berlaku pada hari ini. Dia apa? Bid'atun. Dia adalah bid'ah. Tunaqidu sunnah. Dia adalah bid'ah yang bercanggah dengan sunnah. Wa tukhalifuha mukhalafatu syadidah. Dan perselisihan dia itu adalah berselisih yang cukup berat. Dia sebut perkataan bid'ah dekat situ. Wa minal bid'ah, dan antara bid'ah-bid'ah yang lain juga, ma yaf'alu ahlul mayt min jam'un nas 'ala at-ta'am bi munasabatin ma yusammunahu bimururi arba'ina wa nahu. Antara jenis-jenis bid'ah yang dilakukan oleh keluarga si mati, ini disebut keluarga si mati. Ini antara bid'ah yang dilakukan oleh keluarga si mati, iaitu mengumpulkan orang untuk makan bersempena yang mereka namakan selepas 40 hari ataupun seumpama dengannya. Wa idza kanat nafaqatan, sekiranya hasil daripada makan itu min mali warasah, daripada harta waris ataupun seumpama dengannya, asyaddu muharramat, maka dia lebih berat lagi daripada pengharaman tu, lebih berat. Asyad dan muharramat. Kerana makan makanan anak yatim dan berkongsi pada irtikabul harumah, dia melakukan perkara yang haram. Dan itu berlaku kepada kullu man da'i wal akil, kepada orang yang ajak dan orang yang makan. Nampak tak? Bid'ah. Bid'ah apa kat sini? Bid'ah hasanah ke sayyiyah? Sayyiyah. Orang buat tidak menandakan itu benar. Ini kitab fiqh manhaji. Yang ni dah diterjemahkan oleh Jakim pun. Jakim dah terjemahkan. So kena hati-hati. Kalau ada hak anak yatim tu lagi berat. Kalau tak ada hak anak yatim pun tak boleh. Tapi ada hak anak yatim lagi berat. Ni disebut. Lagi haram. Nampak tak? Okey. Jadi kita nak sebut tadi persoalan tadi. Saya bukan nak pergi suruh kata isu orang buat kenduri arwah tak kenduri. Saya memang tak nak masalah bab berkenaan, dan saya tahu kenapa orang-orang kita ni kat sini buat kenduri arwah ke, mereka buat talqin ke, tahlil ke apa ke. Saya tahu sebab mereka melakukan itu kerana mereka mengambil pendapat daripada ustaz-ustaz mereka. Jadi tak ada masalah untuk orang awam di dalam hal berkenaan kerana mereka telah bertaklid pada ustaz-ustaz mereka. Tak ada masalah. Tapi kalau nak kata adakah itu pandangan mazhab Syafi'i, dia bukanlah pandangan mazhab Syafi'i. Tapi saya tak nak bergaduh pun berkaitan tentang isu tu. Cuma tadi sahabat kita tanya berkaitan tentang bid'ah. So kita jelaskan tentang isu bid'ah. Moga-moga ada dapat manfaat ilmu, insya-Allah. Okey. Kemudian kita masuk lagi. Bid'ah semua sesat masuk neraka. So kena pastikan hadis Nabi SAW sebut kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis tu Nabi SAW sebut. Nabi yang sebut setiap kullu muhdatsat, benda-benda yang baru itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah masuk neraka. Tapi bukan membawa, Nabi sebut benda yang baru. Jadi benda yang baru kita tahu Nabi maksudkan apa? Maksud benda yang baru di dalam agama yang dibuat-buat. Dia bukan agama pada asalnya, tapi dibuat-buat, direka lah maksudnya. Jadi ini isu jenayah. Jadi jenayah ni tempat dia dalam neraka. Tapi perkataan yang kita duk bergaduh dengan kawan kita tu, sebenarnya dia bukan pada yang Nabi kata tu. Ataupun mungkin Nabi kata. Macam contoh kita duk bincang pasal isu tahlil arwah ataupun talqin dan seumpama dengannya, yang kita sebagai orang kata bid'ah. Tetapi sebahagian lagi, dia kata itu bukan bid'ah. Dia kata itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah.
ataupun dia bukan termasuk dalam bid'ah yang yang dilarang. Kalau dia bid'ah pun dia bukan bid'ah yang Nabi sebut tu. Nabi pun tak perincikan apa. Nabi cuma sebut benda baru. Kullu muhdatsatin. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis 40 disebut apa? Man amila amalan man amila amalan bighairi amruna. Man amila amalan bighairi amruna fahuwa rad. Yang tengah tu bukan bighairi amruna kan? Man amila amalan laisa fihi amruna. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa rad. Siapa yang buat satu amalan yang bukan termasuk daripada ajaran kami, maka dia tertolak. Yang ni ulama-ulama bincang bab isu bid'ah. Hang buka kitab hadis 40, semua bincang berkaitan tentang bid'ah. Jadi bab bid'ah ni kita tentang. Tak boleh sebab dia akan menyebabkan amalan kita ditolak. Tak boleh buat bid'ah ni. Maksudnya bid'ah ni jenis apa? Kena tahulah jenis apa tu. Jenis yang bercanggah daripada sudut agama. Nabi dah jelas tu. Laisa fihi amruna. Bukan daripada yang kami ajar. Kalau maksudnya, mafhum mukhalafah dekat situ, kalau Nabi ajar, tak ada masalah. Kalau Nabi ajar, tak boleh. Nabi tak ajar, tak boleh. Mesti daripada isu Nabi ajar. Di negeri Selangor, keluar kenyataan berkaitan keluar fatwa berkaitan tentang tidak perlu kita bergaduh berkaitan tentang isu-isu macam talqin, tahlil dan sebagainya, dan saya menghormati pandangan berkenaan dan fatwa berkenaan.